Pagi Isnin di Kuala Lumpur terasa begitu berbahang dan menyesakkan, sehinggakan orang ramai lebih rela menunduk menatap skrin telepon bimbit daripada mengangkat muka. Bunyi deruman bas bercampur dengan laungan penjajah jalanan. Di tepi jalan, di hadapan sebuah stesen LRT yang tidak seberapa besar, seorang lelaki sedang duduk di atas sebuah bangku besi usang. Dia memakai kemeja kelabu yang lusuh, seluar kain biasa, dan selipar yang harganya mungkin tidak sampai beberapa puluh ringgit. Di tangannya ada sebuah beg kain yang koyak dan sebotol air mineral yang isinya tinggal separuh. Tiada siapa yang tahu bahwa lelaki ini ialah Zaid Al-Harith, seorang bilionair dari Arab Saudi. Pemilik empayar perniagaan dalam sektor tenaga, logistik, dan hartanah di pelbagai negara. Dalam dunia korporat, dia digelar putera pasir. Walaupun tidak berdarah di raja, kekayaannya yang melimpah ruah membuatkan orang di sekelilingnya melayannya tidak ubah seperti seorang kerabat. Namun, pada pagi ini, Zaid memilih untuk menyembunyikan segalanya. Tiada kereta mewah, tiada pengawal pribadi, tiada sut mahal, tiada jam tangan berharga jutaan ringgit. Yang ada hanyalah sepasang mata tajam yang memerhati orang ramai di sekelilingnya dalam diam, seolah-olah sedang menguji sesuatu. Sebab dia datang ke Malaysia tanpa sebarang kemegahan bukanlah untuk melancong, tetapi untuk melihat dengan matanya sendiri masalah yang melanda syarikat subsidiarinya di Asia Tenggara. Dia telah menerima laporan risikan bahwa dana pelaburan untuk membina penginapan pekerja dan pusat pembangunan komuniti telah lesap dalam jumlah yang besar. Seseorang di peringkat pengurusan syarikat mungkin telah melakukan penyelewengan, tetapi angka-angka di dalam dokumen telah diubah sesuai dengan begitu licik sehingga kelihatan sempurna. Dia tidak lagi mempercayai sesiapa, termasuk pasukan terdekatnya. Oleh itu, Zaid merancang untuk membuktikan sesuatu dengan cara yang paling aneh. Dia ingin tahu, jika dia melangkah ke dunia ini sebagai seorang yang tidak punya apa-apa, siapa yang akan melihat nilai kemanusiaannya. Ketika dia menunduk memandang lantai, seorang lelaki pertengahan umur yang memakai jaket penghantar makanan berjalan melintasinya lalu berpaling kepada rekannya dan berkata dengan kuat, "Zaman sekarang nih, pengemis pun pandai bergaya. Nampak kemas." Kata-kata itu disambut dengan hilai tawa kecil oleh beberapa orang yang berdekatan. Zaid tidak membalas. Dia hanya tersenyum tipis, seperti orang yang sudah lali mendengar segala bentuk penghinaan. Padahal, dengan kekayaannya, dia mampu membeli seluruh deretan bangunan di jalan itu dalam masa kurang dari sejam. Kemudian, seorang wanita tua yang menjual nasi lemak bungkus menghampirinya. Dia menatap wajah Zaid dengan teliti sebelum menghulurkan sebungkus nasi lemak. "Makanlah, nak, buat alas perut." Wajahnya kelihatan letih. Zaid tergamam. Dia memandang tangan tua yang berkedut itu, lalu menyambut bungkusan itu dengan penuh hormat. Dia mengucapkan terima kasih dalam bahasa Melayu dengan pelat yang ketara. "Terima kasih banyak, Makcik." Dia baru 2 hari tiba di Malaysia, tetapi dia tekun belajar bahasa Melayu kerana percaya bahwa bahasa adalah kunci kepada kebenaran. Orang akan lebih terbuka apabila mereka fikir orang yang dilawan bercakap itu hanyalah orang biasa. Di satu sudut jalan yang lain, seorang gadis berusia awal 20-an bernama Maira sedang sibuk mengedarkan risalah kerja sambilan. Dia memerhatikan seluruh kejadian itu. Dia melihat pandangan sinis orang yang ketawa, kesunyian lelaki asing itu, dan senyuman ikhlas makcik penjual nasi lemak. Ada sesuatu pada lelaki itu yang membuatkannya berasa aneh. Pakaiannya seperti orang yang hilang harapan, tetapi air mukanya terlalu tenang, seperti seorang yang biasa memberi arahan kepada ribuan orang, bukan seseorang yang sedang menagih simpati. Maira berjalan menghampirinya, dan bertanya perlahan, "Encik oke?" Zaid mengangkat mukanya. Pandangan matanya hanya singgah pada Maira seketika, tetapi dalam saat yang singkat itu, Maira merasakan seolah-olah lelaki itu menyembunyikan sesuatu yang amat besar di sebalik kemeja lusuhnya.
Dia menjawab ringkas, "Saya sedang menunggu untuk melihat sesuatu." Maira mengerutkan dahi. "Lihat apa?" Zaid memandang jam tangan murah di pergelangan tangannya dan berkata dengan nada yang begitu mendatar sehingga menyeramkan, "Lagi 12 menit, tempat ini akan jadi sangat huru-hara." Maira tertawa hambar, menyangka lelaki itu mungkin sedikit aneh dan cakapnya tidak menentu. Tetapi sesuatu dalam nada suaranya tidak seperti orang yang meracau, suaranya tenang, yakin, dan terlalu dingin. "Maksud encik?" dia bertanya lagi. Zaid tidak terus menjawab. Matanya meliar ke sekeliling stesen LRT, ke arah kedai serbaneka, cawangan bank di selekoh jalan, kamera litar tertutup di tiang lampu, dan sebuah van hitam yang diletakkan agak jauh. Seolah-olah tiada apa-apa yang mencurigakan. "Kadang-kadang, kekecohan bukan berlaku dengan sendirinya," katanya perlahan. "Ia sengaja dicipta untuk menutup sesuatu yang lain." Jawaban itu membuatkan Maira bertambah bingung. Dia mengikut arah pandangan Zaid ke van hitam itu tetapi tidak nampak apa-apa yang aneh selain seorang pemandu yang sedang menunduk melihat teleponnya. Pada masa yang sama, di sebuah bangunan pejabat mewah di pusat bandar, beberapa kilometer dari situ, seorang eksekutif kanan sebuah syarikat pembinaan bernama Datuk Tarmizi Hasan sedang mengadakan mesyuarat rahasia dengan orang kanannya. Dia seorang yang berkarisma, sentiasa segak bersut, tutur katanya lembut, dan disanjung sebagai seorang ahli perniagaan generasi baru yang dinamik. Tetapi di sebalik imej itu, dialah orang yang telah menyelewengkan dana proyek untuk pekerja asing dan komuniti miskin bandar bernilai ratusan juta ringgit. Masalahnya, malam tadi dia baru menerima satu berita yang membuatkan tangannya menggeletar. "Tuan Zaid sudah tiba di Malaysia," lapor orang kanannya. Datuk Tarmizi tersentak. "Dia datang dengan pasukan mana?" "Tiada maklumat, Tuan." "Macam masuk senyap-senyap." "Mustahil." Datuk Tarmizi mengetap bibir. "Orang setaraf dia, macam mana boleh datang tanpa rombongan?" Dia berjalan ke arah tingkap kaca yang terbentang dari lantai ke siling, jantungnya berdegup lebih kencang daripada setiap kali dia menandatangani kontrak bernilai biliun ringgit. Dia tahu, jika Zaid turun padang sendiri, lelaki itu tidak akan percaya pada laporan dan dokumen yang indah-indah lagi. Datuk Tarmizi segera mengarahkan pelan kecemasan. "Tutup semua akses maklumat, pindahkan server sandaran. Hantar orang periksa setiap lokasi, kalau dia ada di Kuala Lumpur, kita mesti tahu sebelum dia jumpa apa-apa." Sementara itu, Zaid masih duduk di hadapan stesen. Dia membuka beg kainnya, dan mengeluarkan sebuah buku nota kecil. Di dalamnya tercatat maklumat dalam tulisan tangan berbahasa Arab dan Inggris, nama kaki tangan, syarikat subsidiari, nomor akaun, dan jadwal pergerakan dana yang telah dijejakinya selama 2 hari. Maira mencuri pandang. Dia semakin yakin lelaki ini bukan orang biasa. Tetapi sebelum sempat dia bertanya apa-apa, bunyi tayar kendaraan berdecit kuat kedengaran dari seberang jalan. Van hitam yang sama tadi bergerak laju dan berhenti berhampiran stesen. 2 orang lelaki berjaket gelap keluar dari van. Mereka tidak kelihatan seperti polis, bukan kaki tangan pejabat, dan bukan juga samseng jalanan. Gerak-geri mereka terlalu teratur, seperti telah melalui latihan rapi. "Encik kenal mereka?" Maira bertanya perlahan. Zaid segera menutup buku notanya. "Mereka tak sepatutnya jumpa saya secepat ini." Wajah Maira berubah cemas. "Apa sebenarnya yang berlaku nih?" Zaid bangun berdiri. Dia berdiri tegak dengan postur yang begitu berwibawa sehingga Maira terkejut. Sebentar tadi dia kelihatan seperti orang yang lemah, tetapi kini perwatakannya berubah sama sekali, seolah-olah topeng kemiskinan baru sahaja tertanggal dari wajahnya. "Awak patut pergi dari sini," katanya. Sekarang, tiba-tiba, kedua-dua lelaki dari van itu berjalan lurus ke arah mereka.
Salah seorang daripada mereka mengeluarkan telepon bimbit dan membandingkan gambar di skrin dengan wajah Zaid. Walaupun Zaid telah menukar pakaian dan penampilan, mata tajam dan raut wajahnya terlalu jelas untuk disalah sangka. "Dah jumpa," kata lelaki itu ke dalam mikrofon yang tersembunyi di kolar bajunya. Beberapa saat kemudian, jeritan kuat kedengaran dari sebuah kedai emas di seberang jalan. 3 orang lelaki bertopi keledar penuh meluru masuk ke dalam kedai. Orang ramai di kaki 5 bertempiaran lari, bunyi kaca pecah, suara orang menjerit, dan bunyi perlanggaran kecil kendaraan yang coba mengelak secara tiba-tiba. Segalanya berlaku serentak dengan begitu menakutkan. Maira terbelalak. "Ini rompakan," Zaid membalas dengan riak wajah yang dingin. "Bukan sekadar rompakan, ini cuma satu lakonan." Dan dalam sekelip mata, seluruh jalan itu dilanda kekecohan, tepat seperti masa yang disebutnya. 17 menit selepas Maira bertemu dengannya, huru-hara telah pun tercetus. Orang ramai lari lintang pukang. Tangisan kanak-kanak bergema di hadapan stesen. Makcik penjual nasi lemak tadi bergegas meniarap di belakang gerainya. Maira pula hanya berdiri kaku, otaknya tidak dapat memproses apa yang sedang berlaku. Lelaki-lelaki bertopi keledar yang menceroboh kedai emas itu tidak kelihatan berminat dengan semua barang kemas, tidak seperti perompak biasa. Mereka hanya merampas sebahagian kecil, tetapi lebih kerap melihat sekeliling, seolah-olah sedang menunggu masa yang sesuai untuk sesuatu yang lain. Zaid merentap tangan Maira dan menariknya berlindung di sebuah lorong sempit di sebelah kedai farmasi. "Dengar sini baik-baik," katanya dengan pantas tetapi jelas. "Ini bukan sekadar rompakan, ada orang menggunakan kekecohan ini untuk menangkap saya. Awak ni siapa sebenarnya?" Maira coba melepaskan tangannya tetapi tetap mengikut Zaid masuk ke dalam lorong. "Dan kenapa orang nak tangkap awak?" "Sebab saya tahu siapa yang mencuri ratusan juta ringgit daripada orang-orang yang paling miskin." Jawaban itu membuatkan Maira terdiam seketika. Di hujung lorong, ada sebuah pintu besi yang separuh terbuka. Zaid membawa Maira masuk ke dalam sebuah gudang lama yang berbau hapak dan dipenuhi kotak-kotak plastik yang bertimbun tinggi. Dia mengintai keadaan di luar melalui celah pintu sebelum berpaling kepada Maira. "Kalau awak nak selamat, jangan telepon sesiapa, terutamanya orang yang mengaku datang nak membantu. Saya kena telepon polis lah." "Boleh, tapi kena berhati-hati. Saya belum tahu siapa yang sudah dibeli." Maira memandangnya seperti melihat watak yang keluar dari film perisik, tetapi hatinya memberitahu lelaki itu tidak berbohong. Segalanya terasa terlalu janggal, seperti ada satu rancangan yang disusun di atas rancangan yang lain. Ketika itu, telepon bimbit usang di dalam poket Zaid bergetar. Dia mengeluarkannya. Satu mesej ringkas daripada orangnya, hanya sebaris ayat, "Sistem sandaran telah disentuh. Segera pindah lokasi." Zaid memejamkan mata seketika. Dia tahu serta-merta bahwa pihak lawan bukan sahaja tahu dia berada di Malaysia, tetapi mereka juga sudah mula mencari file bukti yang telah disediakannya. Jika bukti itu hilang, semuanya akan menjadi tuduhan kosong tanpa sebarang asas. Maira melihat riak wajahnya. "Awak lari daripada siapa?" Orang yang senyum manis di bilik mesyuarat, tetapi sanggup musnahkan hidup ribuan orang untuk melindungi dirinya. Bunyi tapak kaki kedengaran di hadapan lorong. Zaid bergerak senyap. Dia melihat melalui satu lubang kecil dan nampak 2 lelaki dari van hitam tadi sedang mencari di kedai-kedai berdekatan. Mereka jelas terpisah daripada kumpulan perompak kedai emas. Ini membuktikan rompakan itu hanyalah satu alat untuk mencetuskan kekeliruan. Tiba-tiba, pintu belakang gudang itu ditolak kuat. Bang! Seorang lelaki bertubuh sasa memakai topi baseball masuk. Maira segera berundur, tetapi Zaid mengangkat tangannya seolah-olah mengenali lelaki itu.
Abdul, lelaki itu segera menutup pintu dan menanggalkan topinya, mendedahkan seorang lelaki berusia lewat 40-an berwajah bengis. Dia bercakap dalam bahasa Arab dengan pantas. Zaid membalas dengan beberapa ayat ringkas sebelum berpaling untuk menterjemah kepada Maira. Dia orang saya. Dia cari saya dari pagi tadi. Maira hampir terduduk. Orang awak. Awak betul-betul ada orang awak. Abdul menghulurkan sebuah beg kecil kepada Zaid. Di dalamnya ada telepon bimbit baru, paspor, dan seutas jam tangan mewah yang kelihatan sangat tidak sepadan dengan pakaian Zaid yang kompang camping. Zaid tidak mengeluarkan jam itu, tetapi kewujudan barang itu sahaja sudah cukup untuk membuatkan Maira mula faham dia sedang berdiri bersama orang yang bertaraf apa. Saya kena pergi ke tapak pembinaan di Ceras. Ada server sandaran dokumen di sana, kata Zaid. Kalau orang Tarmizi sampai dulu, kita akan kalah dalam permainan ini. Tarmizi itu siapa? Tanya Maira. Eksekutif yang semua orang anggap dermawan. Tapi dia gunakan duit bantuan pekerja untuk buka akun rahasia di luar negara. Maira menggenggam penumbuk. Dia teringat pada ayahnya, yang pernah menjadi buruh binaan dan meninggal dunia akibat kemalangan di tapak kerja. Tiada insurans, tiada pampasan, tiada siapa yang benar-benar bertanggung jawab. Jika apa yang dikatakan lelaki ini benar, orang seperti Datuk Tarmizi adalah punca mengapa banyak keluarga musnah. Tiba-tiba, bunyi siren polis kedengaran dari mulut lorong. Abdul memandang Zaid dengan cemas. Jalan depan dah ditutup, Tuan. Zaid berpaling memandang Maira, matanya tenang tetapi serius. Awak masih boleh undur sekarang. Kalau awak keluar, awak mungkin boleh hidup macam biasa. Maira menentang pandangannya, menarik nafas dalam, lalu menjawab perlahan, kalau apa yang awak cakap tu betul, saya tak akan biarkan orang macam tu menang. Zaid mengangguk kecil, seolah-olah baru sahaja memilih seorang sekutu yang penting. Kemudian dia mengucapkan scie, dan mengubah nasib mereka berdua pada hari itu. Mulai saat ini, awak bukan lagi menolong seorang lelaki miskin. Awak sedang membantu untuk menumbangkan seluruh rangkaian penjenayah. Abdul membawa mereka berdua keluar dari gudang melalui pintu belakang yang bersambung dengan sebuah kawasan letak kereta terbiar. Dia mempunyai sebuah kereta Proton Saga lama yang tersembunyi di bawah kanvas. Keadaan kereta itu begitu usang dan tidak menarik perhatian, sangat sesuai untuk melarikan diri. Maira duduk di kerusi belakang. Jantungnya berdegup kencang. Tidak pernah terlintas di pikirannya bahwa pagi Isnin yang biasa, di mana dia hanya keluar untuk mengedarkan risalah, akan membawanya ke dalam kancah yang melibatkan seorang bilionair antara bangsa, penyelewengan ratusan juta ringgit, dan satu pemburuan yang mungkin melibatkan penjenayah dan juga orang beruniform. Ketika kereta itu keluar dari lorong, Zaid menanggalkan kemeja lusuhnya, mendedahkan sehelai kemeja teh hitam di dalam yang jahitannya kemas, sangat berbeza dengan pakaian luarnya. Dia mengelap muka, menukar cermin mata, dan memakai jaket nipis dari dalam beg. Dalam beberapa saat, perwatakannya berubah daripada seorang gelandangan kepada seorang lelaki yang berkuasa. Maira memandangnya tanpa berselindung. Awak betul-betul seorang bilionair, kan? Zaid diam seketika sebelum menjawab jujur, iya. Walaupun dia sudah mengagaknya, mendengar pengesahan itu masih terasa sukar dipercayai. Kalau macam tuh, kenapa perlu menyamar? Sebab orang akan sembunyikan kebenaran daripada seorang bilionair, katanya sambil memandang jalan di hadapan. Tapi mereka akan tunjukkan sifat sebenar di hadapan orang yang mereka anggap tidak bernilai. Jawaban itu membuatkan Maira terdiam. Dia teringat pada makcik penjual nasi lemak, seorang wanita tua yang tidak punya banyak harta tetapi sanggup berkongsi makanan dengan orang yang tidak dikenali. Pada masa yang sama, sesetengah orang yang kelihatan kaya dan dihormati pula sanggup menyeleweng uang orang miskin tanpa berkelip mata.
Abdul memandu mengelak jalan utama dan menyusup masuk ke jalan-jalan kecil. Dia melaporkan keadaan dari semasa ke semasa. Orang Tarmizi dah hantar 2 pasukan ke tapak di Ceras, Tuan. Mereka dah sampai. Mungkin 10 menit lebih awal dari kita. Zaid menggenggam teleponnya dengan erat. Dia tahu bukti di dalam peti besi itu bukan sekadar dokumen keuangan. Terdapat juga sebuah pemacu kilat flash drive yang menyimpan rekaman audio rundingan mengenai akun keldai, senarai syarikat proksi, dan gambar-gambar pekerja di penginapan yang sangat daif, yang dibiarkan begitu sahaja walaupun budget perumahan telah diluluskan sepenuhnya. Jika bukti itu sampai ke tangan media atau pihak berkuasa, segalanya akan musnah. Maira bertanya dengan suara yang serius, macam mana saya nak tahu saya boleh percaya pada awak? Zaid berpaling memandangnya. Awak tak perlu percaya saya sepenuhnya. Tapi awak boleh percaya mata awak sendiri. Kalau awak lihat apa yang saya akan tunjukkan, dan awak masih rasa saya berbohong, awak boleh pergi. Tidak lama kemudian, kereta itu perlahan-lahan memasuki sebuah kawasan komuniti berhampiran tapak pembinaan lama. Pagar zinc yang tinggi mengelilingi kawasan itu, tetapi salah satu pintunya telah diumpil. Ada kesan tayar baru di atas tanah berlumpur. Mereka dah masuk, kata Abdul. Mereka bertiga bergegas turun dari kereta dan menyelinap masuk melalui bahagian belakang, melalui timbunan besi berkarat dan simen pecah. Suasana di dalam tapak itu sunyi sepi. Tiada pekerja, tiada bunyi jentera, hanya bunyi angin yang meniup kepingan zinc, menghasilkan bunyi yang menyeramkan. Zaid membawa mereka ke sebuah bangunan penginapan pekerja 2 tingkat yang terbiar. Dia berhenti di hadapan sebuah bilik kecil di tingkat bawah. Menggunakan kunci kecil, dia membuka sebuah panel elektrik lama dan menekan suis rahasia. Satu papan kayu di bawah katil besi yang usang terangkat, mendedahkan sebuah peti besi hitam yang tertanam di lantai. Maira ternganga. Awak sorok di sini. Tempat yang orang anggap tak bernilai selalunya paling selamat. Tetapi sebelum sempat dia membuka peti besi itu, bunyi tapak kaki yang berat kedengaran dari koridor. Abdul mengeluarkan sepucuk pistol kecil, wajah Maira pucat. Ini dah melampau. Zaid tetap tenang. Dia memutarkan kot peti besi dengan pantas, bunyi klik kedengaran serentak dengan pintu bilik yang ditendang hingga terbuka. 3 orang lelaki meluru masuk. Salah seorangnya, ialah lelaki dari van hitam tadi. Dia merenung Zaid dan tersenyum sinis. Jumpa juga akhirnya, Tuan Pengerusi. Panggilan Tuan Pengerusi itu disebut dengan begitu jelas sehingga membuatkan Maira meremang. Kini tiada apa lagi yang perlu diragui. Lelaki yang tadinya duduk makan nasi lemak bungkus di hadapan stesen itu benar-benar orang yang digeruni oleh seluruh rangkaian jenayah ini. Zaid perlahan-lahan menutup pintu peti besi dengan sebelah tangan dan berkata dengan nada yang dingin, "Saya dah beri peluang untuk kamu semua berundur, tapi nampaknya kamu pilih pihak yang salah." Sebaik sahaja kata-kata itu berakhir, bilik penginapan usang itu bertukar menjadi medan pertempuran. Orang-orang Datuk Tarmizi menerkam ke arah Zaid, tetapi Abdul menghalang terlebih dahulu. Mereka bergelut sehingga meja besi terbalik dengan bunyi yang kuat. Maira menjerit dan terdorong ke dinding simen yang retak. Zaid tidak membuang masa. Dia membuka peti besi, mengambil pemacu kilat, beberapa dokumen kalis air, dan sebuah telepon bimbit kecil yang kelihatan sangat lama. Dia memasukkan semuanya ke dalam poket jaketnya dengan pantas. Seorang lagi lelaki mengeluarkan pisau pendek dan meluru ke arahnya, tetapi Zaid mengelak dengan ketangkasan yang luar biasa. Dia hanya menggunakan tolakan pada masa yang tepat, menyebabkan lelaki itu hilang keseimbangan dan terhantuk pada bucu katil dengan kuat. Maira terpegun. Cara lelaki itu berlawan bukan seperti orang biasa. Gerakannya tepat dan menjimatkan tenaga, seolah-olah pernah dilatih secara profesional.
Awak bukan sekadar ahli perniagaan, gumamnya. Zaid menjawab tanpa berpaling. Orang yang berada di puncak harus belajar cara untuk terus hidup. Tiba-tiba, bunyi tembakan kedengaran. Satu das. Peluru itu terbenam di dinding bersebelahan kepala Maira. Dia terduduk di lantai, terkejut. Lelaki dari van hitam tadi mengacukan pistol tepat ke arah Zaid. Serahkan barang tuh, dan semuanya akan selesai dengan mudah, katanya. Zaid berdiri kaku. Pandangannya tidak gentar walau sedikit pun. Kalau saya serahkan, kamu tetap akan bunuh kami. Lelaki itu tersenyum sinis, bijak. Abdul yang sedang bergelut berpaling dan menjerit, lari, Tuan. Zaid sekali lagi merentap tangan Maira, membawanya meluru keluar melalui pintu belakang bilik, menyusuri koridor sempit. Bunyi tapak kaki mengejar rapat di belakang, dan dua lagi das tembakan bergema di dalam bangunan terbiar itu. Mereka berdua menuruni tangga besi berkarat yang bergegar. Maira hampir terjatuh beberapa kali. Zaid membawanya keluar ke belakang bangunan, yang bersambung dengan sebuah laman konkrit terbiar yang luas. Terdapat kontena-kontena yang tersusun seperti sebuah labirin. "Ke sini," katanya. Abdul macam mana? Dia akan menyusul. Maira tidak pasti sama ada kata-kata itu benar atau sekadar sesuatu yang perlu diucapkan oleh Zaid agar dia tidak teragak-agak, tetapi kini dia tiada pilihan lain. Mereka berdua bersembunyi di sebalik sebuah kontena merah. Suara-suara penjahat itu kedengaran tidak jauh. Zaid mengeluarkan telepon bimbit kecil dari poketnya dan menekan beberapa butang. Skrinnya menyala, memaparkan sejenis sistem enkripsi. "Ini apa?" Maira bertanya sambil tercungap-cungap. "Ini insurans nyawa saya. Kalau saya hilang lebih dari 3 jam, semua maklumat ini akan dihantar serentak kepada media, agensi siasatan, dan para pelabur antarabangsa." Mata Maira membulat. "Kalau macam tuh, mereka tak boleh hentikan awak." Zaid menggeleng. "Boleh, kalau mereka paksa saya batalkan arahan itu, atau jadikan case ini satu case palsu sehingga tiada siapa yang percaya pada maklumat ini." Itu membuatkan Maira faham bahwa permainan ini bukan sekadar tentang ada atau tidaknya bukti, tetapi satu perang untuk mengawal naratif. Siapa yang bercakap dahulu, siapa yang berjaya mencipta imej, dialah yang mungkin akan menang. Tiba-tiba, kedengaran bunyi erangan perlahan dari seberang kontena. Mereka berdua terdiam, sebelum perlahan-lahan menjenguk dan melihat seorang budak lelaki berusia sekitar 12 tahun sedang terbaring menggeletar di atas tanah. Dia memakai kemeja teh comot dan lututnya luka. "Adik." Maira bergegas menghampirinya. "Buat apa di sini?" Budak lelaki itu kelihatan takut. "Saya masuk nak kutip barang-barang lama untuk dijual, Bang. Lepas tuh ada orang kejar-kejar sambil tembak. Saya takut." Wajah Zaid serta-merta berubah. Keadaan menjadi lebih rumit. Budak ini adalah saksi, dan mungkin menjadi sasaran jika ditemui. "Kita kena bawa dia keluar sekali," kata Maira. Zaid terdiam sejenak. Dia seorang yang sentiasa mengira segalanya dengan kepala dingin, tetapi ada sesuatu yang bergetar di matanya apabila melihat budak lelaki kurus kering di hadapannya, seolah-olah ia menyentuh satu kenangan lama. Akhirnya, dia mengangguk. "Baik, tapi mulai sekarang, buat semua yang saya suruh." Tiba-tiba, satu laungan kedengaran dari arah lain. Mereka di belakang kontena. Maira menoleh dan nampak bayang-bayang seorang lelaki bersenjata sedang berlari menuju ke arah mereka. Zaid menar, "Semua orang akan nampak siapa diri kita yang sebenar." Zaid membawa budak lelaki itu dan Maira merangkak melalui satu ruang di bawah kontena yang terangkat separuh. Lantainya penuh dengan habuk, serpihan besi dan bau minyak engine. Tetapi itulah satu-satunya laluan yang tidak mudah dilihat oleh pengejar mereka. Budak lelaki itu memberitahu namanya Amir. Dia tinggal bersama neneknya di sebuah komuniti setinggan berhampiran tapak pembinaan itu.
Dia sering menyelinap masuk untuk mengutip sisa tembaga, wayar, atau apa sahaja bahan terpakai untuk dijual bagi membeli beras dan obat untuk neneknya. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati Maira. Ia adalah cerminan kehidupan golongan terpinggir yang sentiasa diabaikan. Zaid hanya mendengar dalam diam, tetapi genggamannya pada pemacu kilat di dalam poketnya semakin erat. Dokumen dan angka di atas kertas adalah satu hal, tetapi kanak-kanak seperti Amir adalah hasil sebenar penyelewengan itu. Uang yang sepatutnya mengubah hidup orang ramai telah bertukar menjadi kereta mewah, rumah besar, dan senyuman palsu di majelis-majelis amal. Apabila mereka berjaya keluar dari barisan kontena, mereka tiba di sebuah lagi bangunan penyimpanan bahan yang bersambung dengan jalan keluar di belakang tapak. Zaid berhenti untuk mendengar bunyi tapak kaki yang berpecah untuk mencari mereka, kemudian dia berpaling kepada Amir. Ada jalan rahasia untuk keluar ke kawasan rumah awak. Budak itu mengangguk laju. Ada, Bang. Belakang gudang ni ada pagar rosak, boleh lintas parit terus sampai rumah saya. Bagus, jawab Zaid. Tunjukkan jalan. Sambil berjalan melalui laluan sempit yang dipenuhi semak samun, Maira mula melihat sisi lain Zaid. Dia bukan sekadar orang kaya yang menyamar untuk satu misi. Dia seorang yang berpikir secara teratur, pandai mengawal emosi, dan mempunyai kesabaran yang luar biasa. Dia jarang bercakap lebih daripada yang perlu, tetapi setiap kata-katanya penuh makna. Apabila sampai di pagar yang rusak, Amir memanjat dengan cekap dan membantu Maira. Zaid menyusul dengan berhati-hati, bunyi kejaran semakin jauh. Mereka berjalan menyusuri sebatang parit kecil, melalui rumah-rumah kayu lama dan pondok zinc. Beberapa orang kanak-kanak memandang mereka dengan curiga. Seorang wanita tua sedang duduk mengipas badan di hadapan rumahnya. Apabila melihat Amir, dia menjerit, "Amir, kemana kamu pergi?" Risau nenek. Amir berlari memeluk neneknya. Dia bercerita dengan pantas tentang kejadian tembak-menembak di tapak pembinaan dan bagaimana dua orang abang dan kakak ini telah menyelamatkannya. Nenek Amir segera mengangkat tangan mengucapkan terima kasih dengan mata yang berkaca-kaca. Walaupun hidup susah, dia masih mendahulukan adab berterima kasih. Maira menyambut ucapan itu dengan rasa serba salah. Zaid pula hanya berdiri kaku. Dia memandang rumah kecil itu, dindingnya reput, bumbungnya bocor, dan di satu sudut, ada beberapa bungkusan obat lama berhampiran cerek yang sedang mendidih di atas dapur arang. "Nenek kamu sakit?" dia bertanya. Amir menjawab perlahan, "Nenek sakit jantung, Bang. Tapi setiap kali pergi hospital, kena tunggu lama. Kadang-kadang duit obat tak cukup." Zaid tidak berkata apa-apa. Dia hanya menunduk sedikit, seolah-olah menyimpan setiap imej di hadapannya ke dalam ingatan. Tiba-tiba, telepon bimbit barunya bergetar lagi. Ia memaparkan rekaman kamera litar tertutup dari pejabat Datuk Tarmizi. Lelaki itu sedang memberi arahan kepada beberapa orang dengan wajah yang tegang, sangat berbeza daripada imej ahli perniagaan yang tenang di media. Dia berkata dengan jelas, tidak kira apa cara sekalipun, pemacu kilat itu mesti dirampas kembali dan kesalahan diletakkan ke atas perompak kedai emas. Maira yang mendengarnya menggenggam penumbuk, jahat betul. Zaid menunjukkan klip itu kepada Maira, "Ini belum cukup untuk jatuhkan dia, tapi cukup untuk awak tahu saya tak reka cerita." "Habis tu, apa kita nak buat sekarang?" tanyanya. Zaid memandang ke arah ufuk yang mula mendung. "Kita kena cari orang yang masih belum boleh dibeli." "Siapa?" "Wartawan," jawabnya. "Tapi bukan wartawan yang suka berita sensasi. Saya perlukan seseorang yang berani melawan orang berkuasa." Maira teringat pada seorang rakan universitinya bernama Faris. Kini dia seorang wartawan penyiasat di sebuah portal berita dalam talian yang terkenal dengan pendedahan kes-kes rasuah. Walaupun medianya bukan yang terbesar,
Ia mempunyai kredibiliti yang tinggi karena berani melaporkan isu yang tidak disentuh oleh media arus perdana. Saya rasa saya kenal seseorang, kata Maira. Zaid terus memandangnya. Boleh percaya, Maira teragak-agak sejenak sebelum menjawab dengan yakin, kalau dia masih orang yang sama, dia tak akan jual kebenaran. Zaid mengangguk. Kalau begitu, kita pergi jumpa dia. Tetapi sebelum sempat mereka meninggalkan kawasan itu, bunyi beberapa buah kereta kedengaran dari jalan masuk. Diikuti dengan bunyi pintu kereta dibuka dan ditutup bertalu-talu. Abdul masih belum tiba. Datuk Tarmizi telah menjejaki mereka. Dan kali ini, nampaknya mereka datang bukan sekadar untuk mencari. Mereka datang untuk menamatkan permainan. Komuniti kecil di tepi parit itu serta-merta menjadi senyap apabila melihat 3 buah SUV hitam berhenti menutup jalan masuk. Beberapa orang lelaki turun dari kereta. Ada yang berpakaian seperti pegawai, ada yang memakai baju biasa, tetapi gerak-geri mereka jelas menunjukkan niat yang tidak baik. Wajah Amir pucat. Neneknya segera menariknya masuk ke dalam rumah. Maira memandang Zaid dengan cemas. Mereka dah sampai. Zaid menilai keadaan dengan pantas. Jalan keluar terdekat adalah laluan papan di tepi parit, yang sempit dan berbahaya. Tetapi jika mereka keluar bersama, risiko untuk dilihat sangat tinggi. Dia membuat keputusan serta-merta. Maira, awak bawa Amir dan neneknya keluar ikut belakang rumah. Pergi ke kedai runcit di simpang jalan dan tunggu di sana. Habis itu, awak macam mana? Saya akan lengahkan masa mereka. Tak boleh. Maira menggeleng kuat. Mereka ramai. Zaid memandangnya dengan pandangan yang tajam. Kalau mereka nampak awak dan budak ini pegang pemacu kilat, semua orang akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Maira tersentak. Pemacu kilat ada pada saya. Zaid telah meletakkan objek kecil berwarna hitam itu ke dalam tangannya entah bila. Dia memandangnya dengan terkejut sambil Zaid menyambung, orang-orang itu pikir barang tu masih ada pada saya. Itulah satu-satunya kelebihan kita. Sementara itu, bunyi ketukan kuat kedengaran di pintu rumah, diikuti dengan suara seorang lelaki. Ada orang asing masuk ke kawasan ini, kami datang untuk membuat pemeriksaan. Ia satu ayat yang sopan tetapi penuh dengan ugutan. Nenek Amir menggeletar. Maira mengetap bibir, dia tidak pernah memegang sesuatu yang begitu penting seumur hidupnya. Pemacu kilat kecil itu mungkin boleh mengubah nasib ribuan pekerja, atau mungkin boleh menyebabkan dia terbunuh. Zaid memandang sekeliling rumah papan yang sempit itu sekali lagi. Dia melihat cadar yang lusuh, kipas lama yang berbunyi bising, tong beras yang tinggal separuh, dan ubat-ubatan yang hampir tamat tempoh. Dia menarik nafas perlahan, seolah-olah mengingatkan dirinya bahwa segala risiko yang diambilnya bukan bernilai karena angka dalam perniagaan, tetapi karena manusia sebenar yang telah ditindas. Pintu depan digegar dengan lebih kuat. Cepat pergi, arah Zaid. Maira memandangnya. Awak pasti boleh selamatkan diri. Dia tersenyum tipis, buat pertama kali kelihatan benar-benar letih. Saya pernah merentasi padang pasir yang orang kata tiada siapa boleh selamat. Rumah Zing ini bukan tempat untuk saya mengalah. Maira menahan nafas sebelum mengangguk. Dia segera membawa Amir dan neneknya merangkak keluar melalui belakang, melalui celah pagar kayu reput menuju ke laluan di tepi parit. Di hadapan, lelaki-lelaki itu menendang pintu hingga terbuka, tetapi apa yang mereka lihat hanyalah seorang lelaki yang sedang duduk dengan tenang di tengah-tengah rumah di atas sebuah kerusi plastik usang. Tangan kanannya memegang sebuah cawan keluli tahan karat. Wajahnya tidak menunjukkan sebarang rasa takut. Kamu semua lambat, kata Zaid dalam bahasa Melayu yang fasih. Ketua kumpulan itu mengecilkan matanya. Mana barang tu? Zaid tidak menjawab. Dia perlahan-lahan bangun. Dalam cahaya suram rumah itu, auranya kelihatan begitu berkuasa.
Lelaki-lelaki itu tanpa sadar terundur selangkah. Walaupun pakaiannya masih tidak mewah, berdebu, dan latar belakangnya sebuah rumah miskin, pada saat itu dia kelihatan seperti seorang raja yang berdiri di atas tahta yang repot. Beritahu Tarmizi, orang yang dia coba bunuh hari ini bukan orang miskin di depan stesen, tapi pemilik setiap sen yang dia curi. Lelaki-lelaki itu berpandangan sesama sendiri, terkejut karena tidak menyangka akan mendengar pengakuan secara terang-terangan seperti itu. Kemudian, bunyi siren kedengaran dari jalan masuk utama komuniti itu. Siren yang berbunyi kali ini bukan milik pihak Datuk Tarmizi. Bunyi itu membuatkan orang-orangnya tergamam seketika. Ada yang bergegas menjenguk keluar tingkap, menyangka ia serbuan polis. Tetapi sebenarnya, ia hanyalah sebuah ambulans yayasan yang kebetulan lalu di jalan besar. Saat kekeliruan yang singkat itu sudah cukup untuk Zaid menolak sebuah meja kayu untuk menghalang laluan dan melarikan diri melalui pintu sisi. Dia berlari menyusuri lorong sempit menuju ke kedai runcit di simpang jalan. Di sana, Maira sedang menunggu bersama Amir dan neneknya. Mujur dia tidak melarikan diri, walaupun dia ada peluang. Beberapa menit kemudian, mereka berempat menaiki sebuah taksi lama yang telah ditempah oleh Maira lebih awal menggunakan nama palsu. Zaid duduk menunduk dalam diam, sementara Maira menelepon Faris, rakannya yang wartawan itu, dengan tangan yang sedikit menggeletar. "Faris, aku ada cerita besar gila. Kalau kau masih nak buat berita betul, bukan setakat berita kejar views, datang jumpa aku sekarang." Talian di hujung sana senyap seketika sebelum menjawab, "Hantar lokasi." Faris menetapkan pertemuan di pejabat kecil portal beritanya, yang terletak di sebuah bangunan kedai 3 tingkat di kawasan lama. Tiada papan tanda besar, tiada lobi mewah. Hanya meja kerja yang berselerak, timbunan dokumen, dan papan putih yang dipenuhi lakaran siasatan pelbagai case. Apabila Faris melihat Zaid buat pertama kali, dia menyangka lelaki itu hanyalah seorang warga asing biasa yang melarikan diri daripada masalah. Tetapi setelah mendengar ringkasan cerita daripada Maira, air mukanya berubah. Tunggu sekejap, dia menatap wajah Zaid. Awak, Zaid Al-Harith. Orang yang pernah jadi muka depan majalah perniagaan Timur Tengah tahun lepas. Zaid mengangguk, "Ya. Tapi sekarang, nama saya tak penting. Yang penting ialah maklumat ini." Maira menyerahkan pemacu kilat itu kepada Faris, dia menyambungkannya ke komputer dengan berhati-hati, membuka satu persatu file. Wajah wartawan yang sudah biasa dengan kes-kes berat itu perlahan-lahan menjadi semakin serius. Ada dokumen pemindahan uang ke syarikat proksi, rekaman audio perbincangan peratusan sogokan, senarai proyek perumahan pekerja yang diluluskan dengan budget penuh tetapi tidak dibina sepenuhnya, gambar keadaan rumah kongsi yang menyedihkan, dan file akun rahasia yang menghubungkan kepada rangkaian yang lebih besar daripada Datuk Tarmizi. Faris bersiul perlahan. "Ini bukan satu berita. Ini bom jangka untuk seluruh sistem. Awak akan siarkan?" Zaid bertanya terus. Faris menghela nafas. "Kalau saya siarkan tanpa sandaran yang kukuh, malam ni server saya boleh digodam, pasukan peguam saya boleh disaman, dan saya sendiri boleh hilang." Maira berasa geram. "Kau takut ke, Faris?" Faris berpaling memandangnya. "Aku bukan takut pada berita. Aku takut kalau aku salah langkah, dan penjahat terlepas." Zaid mengangguk kecil, seolah-olah menghormati sikap berhati-hati itu. "Jadi, apa yang awak perlukan?" "Saksi hidup," jawab Faris serta merta. "Bukan sekadar file digital. Saya perlukan orang yang berani tampil, pengakuan, dan kaitan dengan kejadian hari ini. Dan kalau boleh, wajah seseorang yang mereka tak boleh nafikan." Semua orang diam. Amir perlahan-lahan mengangkat tangan. "Saya nampak orang-orang tu masuk tapak binaan. Dan saya nampak abang ni," dia menuding ke arah Zaid, "dia tak tembak sesiapa.
dia selamatkan saya. Faris tersenyum tipis. Adik boleh jadi saksi, tapi masih tak cukup. Maira mengetap bibir. Saya nampak rompakan kedai emas tuh. Saya nampak orang dari van hitam kejar dia. Saya boleh jadi saksi. Masih tak cukup, balas Faris. Mereka akan kata kamu berdua bersekongkol. Zaid kemudian mengeluarkan telepon bimbit kecilnya. Dia membuka satu lagi file, satu sistem sandaran dari kamera papan pemuka Daskam, salah sebuah kereta pasukan Datuk Tarmizi yang telah digodam oleh orangnya. Rekaman itu sangat jelas. Kelihatan Datuk Tarmizi sedang bercakap dengan lelaki dari van hitam tadi, buat ia nampak macam perompak kedai emas lari ke arah tapak binaan. Dengan itu, Faris mengangkat mukanya perlahan-lahan, riak wajahnya tegang bercampur terujah. Oke, sekarang dah cukup. Dia memanggil dua orang kaki tangannya untuk segera menyalin dan mengedarkan maklumat sandaran itu ke beberapa server di dalam dan luar negara untuk mengelakkan sekatan. Zaid memandang Faris. Kalau awak siarkan berita ini, hidup awak tak akan sama lagi. Faris tersenyum sinis. Hidup seorang wartawan yang baik memang tak pernah senang. Tetapi pada masa yang sama, skrin telepon bimbit Maira memaparkan message dari nomor yang tidak dikenali, kalau tak nak orang tua dan budak tu mati, bawa pemacu kilat tu datang tukar. Semua orang membacanya serentak. Bilik kecil itu menjadi sunyi sepi. Permainan ini telah masuk ke peringkat yang lebih kejam. Ugutuan itu tidak membuatkan Zaid panik. Dia hanya diam seketika, kemudian meminta Faris memeriksa asal-usul nomor itu. Pasukan berita coba menjejakinya, tetapi mendapati ia menggunakan sistem penghantaran message melalui beberapa rangkaian proksi. Penghantarnya jelas bukan orang biasa. Faris memandang Zaid. Mereka tahu budak tu dan neneknya ada dengan kita, maknanya ada orang nampak kita masa lari tadi. Maira segera memeluk Amir dengan erat. Budak itu coba berlagak kuat, tetapi wajahnya pucat lesi. Neneknya duduk menggigil di sudut bilik, tangannya tidak henti-henti menggenggam seutas tasbih lama. Zaid membuat keputusan dengan pantas. Pindahkan mereka berdua ke tempat selamat. Kemana? Tanya Maira. Hotel saya. Zaid terhenti, membetulkan ayatnya. Tak. Sekarang, semua tempat yang berkaitan dengan saya berisiko. Faris mencadangkan sebuah rumah sewa rahasia milik rakannya, seorang juru gambar, di luar bandar buat sementara waktu. Tetapi ketika mereka sedang merancang, skrin TV di pejabat itu tiba-tiba beralih ke berita tergempar. Pembaca berita melaporkan bahwa polis sedang memburu seorang suspek warga asing yang mungkin terlibat dalam kes rompakan kedai emas dan serangan di sebuah tapak pembinaan. Serentak itu, gambar Zaid dalam pakaian lusuh dari kamera litar tertutup di stesen LRT dipaparkan. Maira berdecit. Celaka, mereka dah mula dulu. Faris menyumpah perlahan. Inilah yang diperingatkan oleh Zaid. Jika pihak lawan mengawal naratif terlebih dahulu, penonton akan lebih percaya imej seorang warga asing yang aneh sebagai penjenayah berbanding seorang bilionair yang menjadi mangsa. Zaid memandang berita itu dengan tenang, tetapi pandangan matanya menjadi lebih tajam. Tarmizi sedang paksa saya keluar dari tempat persembunyian. Ketika itu, telepon pejabat berdering. Faris mengangkatnya dan membuka pembesar suara seorang lelaki yang sopan dan lembut kedengaran. Selamat petang, saya Tarmizi Hasan. Saya ingin bercakap dengan Tuan Zaid secara terus. Semua orang di dalam bilik itu kaku. Zaid berjalan mengambil gagang telepon, cakaplah. Suara Datuk Tarmizi kekal tenang seperti seorang ahli perniagaan di seminar. Saya kesal perkara ini jadi sebesar ini. Tapi saya rasa kita masih boleh berbincang sebagai orang dewasa. Zaid tertawa kecil, tanpa rasa lucu. Orang dewasa yang merancang rompakan kedai emas.
Tuan sedia maklum negara ini mudah menjadi huru-hara. Saya hanya menggunakan kekecohan itu untuk faedah saya. Faris segera merakam perbualan itu. Maira menahan nafas. Apa yang kamu mahu? Tanya Zaid. Pemacu kilat itu, jawab Datuk Tarmizi. Sebagai pertukaran untuk keselamatan semua orang, termasuk budak lelaki dan neneknya yang awak berbaik hati selamatkan itu. Wajah Amir menjadi lebih pucat. Maira mengetap bibir. Zaid berkata perlahan, kalau saya tolak. Nada suara di hujung talian menjadi dingin serta-merta. Dalam malam ini, awak akan jadi perompak antara bangsa yang membunuh orang untuk emas. Dan semua saksi awak akan mempunyai rekod yang tidak boleh dipercayai, atau mungkin tidak boleh bercakap lagi. Bilik itu senyap sehingga bunyi nafas masing-masing kedengaran, kemudian Datuk Tarmizi menyambung. Jumpa saya di Hotel Majestic Lama, Dewan Bangkuet tingkat 5, lagi 1 jam. Awak datang seorang diri, bawa barang tuh. Saya akan lepaskan orang-orang awak. Talian diputuskan. Faris memandang Zaid. Ini jelas satu perangkap. Saya tahu, balas Zaid. Jadi kenapa nak pergi? Zaid tidak terus menjawab. Dia memandang Amir dan neneknya, memandang Maira, memandang file-file berita yang sedang disunting oleh pasukan Faris, dan kemudian ke skrin TV yang masih memfitnahnya. Akhirnya dia berkata, sebab orang seperti Tarmizi terlalu yakin. Dia pikir segalanya boleh dibeli, termasuk ketakutan saya. Maira berjalan mendekatinya, saya ikut. Tidak, jawab Zaid tegas. Saya tak peduli. Sejak pagi tadi saya dah terlibat dalam hal ini. Awak tak boleh suruh saya menyorok saja. Zaid menatap wajah Maira seketika, sebelum mengalah sedikit dengan kedegilannya. Baik, tapi awak bukan pergi sebagai mangsa, awak pergi sebagai orang yang bersedia untuk mengubah permainan. Faris tersenyum tipis, lalu mengucapkan satu ayat yang mengembalikan harapan di dalam bilik itu. Malam ini, kita bukan pergi untuk serahkan bukti, kita pergi untuk dapatkan pengakuan. Hotel Majestic Lama pernah menjadi sebuah mercu kemewahan pada zamannya, tetapi kini yang tinggal hanyalah keanggunan yang pudar. Beberapa lampu chandelier kristal sudah tidak bernyala, permaidani di sepanjang koridor kelihatan lusuh, dan bau hapak terhidu di udara. Ia lokasi yang sempurna untuk pertemuan rahasia kerana sunyi, dan mempunyai banyak pintu keluar masuk. 1 jam kemudian, Zaid melangkah masuk ke lobi dengan pakaian yang kemas tetapi ringkas. Dia tidak lagi berpakaian seperti orang miskin, tetapi belum kembali menjadi seorang bilionair sepenuhnya. Dia kelihatan seperti seorang lelaki yang telah menanggalkan semua label, hanya tinggal dirinya yang sebenar. Tiada sesiapa yang kelihatan mengikutinya. Namun, hakikatnya Maira berada di dalam van pasukan Faris di luar, lengkap dengan set fon telinga dan peralatan pemancar. Faris dan pasukannya pula telah mengambil kedudukan di bangunan bertentangan, bersedia untuk membuat siaran langsung sebaik sahaja mendapat bukti kukuh. Zaid menaiki lift lama ke tingkat 5. Pintu terbuka ke sebuah dewan bangkuet yang panjang, diterangi cahaya suram. Di hujung dewan, terdapat sebuah meja mesyuarat kayu berkilat dan seorang lelaki sedang menunggu, segak bersut mahal. Senyumannya kelihatan sempurna. Datuk Tarmizi. Awak datang awal, kata Datuk Tarmizi. Orang yang diburu selalunya tak suka buang masa, balas Zaid. Datuk Tarmizi tertawa kecil. Sayang sekali awak tak percayakan saya dari awal. Kita boleh jadi rakan kongsi yang baik. Saya pernah percayakan awak, kata Zaid. Sehinggalah saya lihat sendiri keadaan rumah kongsi pekerja itu. Senyuman Datuk Tarmizi pudar. Dunia perniagaan tak pernah bersih. Awak sepatutnya tahu. Tahu, balas Zaid. Tapi saya tak pernah biarkan budak-budak terpaksa kutip besi buruk sebab duit bantuan lesap. Kata-kata itu membuatkan Datuk Tarmizi terdiam sejenak sebelum menukar topik, mana barangnya.
Zaid meletakkan sebuah pemacu kilat palsu di atas meja dengan tenang. "Orang-orang, saya perlu selamat dulu." Datuk Tarmizi mengangkat tangan sebagai isyarat. 4 orang lelaki melangkah keluar dari sudut-sudut gelap dewan. Mereka telah bersembunyi di situ, salah seorangnya ialah lelaki dari van hitam tadi. "Kan saya dah kata, Tuan Zaid, awak masih terlalu mudah percaya orang." Pada ketika itu, Maira mendengar segalanya melalui fon telinga. Dia menggenggam penumbuk sementara Faris mengarahkan pasukannya bersedia merakam isyarat sepenuhnya. Tetapi mereka belum menyiarkannya, karena menunggu kata-kata yang lebih mengikat. Di dalam dewan, Zaid tidak menunjukkan rasa cemas. "Kamu pikir dengan bunuh saya, semuanya selesai?" Datuk Tarmizi berjalan mendekatinya. "Tak selesai, tapi akan jadi lebih mudah. Sekurang-kurangnya, awak akan dikenang sebagai penjenayah, bukan pemilik empayar perniagaan. Dan kamu," tanya Zaid, "kamu akan kenang diri kamu sebagai apa?" Datuk Tarmizi berhenti di hadapannya dan menjawab dengan suara yang rendah, "Sebagai pemenang." Ayat itu membuatkan Zaid tersenyum tipis. Ia bukan senyuman putus asa, tetapi senyuman seseorang yang telah berjaya membuat mangsanya mengatakan apa yang ditunggu-tunggu. Zaid kemudian berkata perlahan, "Kalau begitu, boleh tak pemenang ceritakan sekali lagi, kenapa kamu rancang rompakan kedai emas itu?" Datuk Tarmizi ketawa. "Awak masih belum habis bermain drama. Saya cuma nak dengar dari mulut awak sendiri." Datuk Tarmizi memandang pemacu kilat di atas meja, kemudian kepada orang-orangnya yang mengepung dewan, sebelum menjawab dengan penuh keyakinan, supaya polis, media, dan seluruh negara nampak awak sebagai perompak antara bangsa. "Macam mana lagi?" Di dalam van, Maira tersenyum tanpa sedar. Faris berpaling kepada pasukannya, "Dapat." Tetapi sebelum sempat dia mengarahkan siaran dimulakan, bunyi tembakan kedengaran dari dalam dewan. 1 das. Tembakan itu tidak mengenai Zaid. Ia mengenai kandelier kristal di atas meja mesyuarat, menyebabkan kaca berderai jatuh. Datuk Tarmizi terkejut dan berpaling, menyadari bukan orangnya yang melepaskan tembakan, tetapi Abdul, yang muncul dari pintu servis di sisi dewan seperti bayang-bayang. "Rindukan saya," kata Abdul dengan tenang. Kekecohan tercetus serta merta. 2 orang lelaki Datuk Tarmizi menerkam ke arah Abdul, sementara Zaid menggunakan peluang itu untuk menolak meja ke arah lelaki dari van hitam tadi sehingga dia hilang keseimbangan. Segalanya berlaku terlalu pantas, tetapi pasukan Faris di luar melihat setiap detik dengan jelas melalui kamera kecil yang tersembunyi di butang baju Zaid. "Siarkan sekarang," arah Faris. Dalam sekelip mata, portal berita dalam talian mereka memulakan siaran langsung di semua platform. Tajuk berita terpapar, "Membongkar konspirasi rompakan kedai emas, penyelewengan dana pekerja oleh ahli perniagaan terkenal." Klip video yang disunting pantas memaparkan rekaman Datuk Tarmizi membuat ugutan melalui telepon, memberi arahan mengenai rompakan, bukti-bukti dari pemacu kilat, dan siaran langsung dari Dewan Bangkuet tingkat 5 di mana pergelutan sedang berlaku. Jumlah penonton meningkat mendadak. Di dalam dewan, Datuk Tarmizi mula hilang kawalan. Dia menjerit menyuruh orangnya menutup pintu dan menembak kamera, tetapi sudah terlambat. Maklumat telah tersebar ke seluruh internet dalam masa beberapa menit. Banyak agensi berita lain mula melaporkannya. Media sosial gempar. Orang ramai mula mempersoalkan mengapa berita TV sebelum ini begitu cepat menuduh warga asing sedangkan ada bukti lain yang muncul serentak. Maira tidak menunggu lama. Dia membawa Amir dan neneknya keluar dari van menuju ke satu lokasi pertemuan dengan 2 orang pegawai polis yang dipercayai oleh Faris. Di dalam dewan, Zaid dan Datuk Tarmizi berdiri berhadapan di tengah-tengah serpihan kaca.
Orang-orang Datuk Tarmizi mula teragak-agak apabila telepon masing-masing tidak henti-henti menerima notifikasi berita tergempar. Mereka sadar mereka bukan lagi sekadar orang suruhan, tetapi bakal menjadi suspek dalam satu konspirasi besar. Datuk Tarmizi mengetap bibir. Kau dah musnahkan segalanya. Zaid membalas dengan dingin, tidak. Saya hanya suluh cahaya ke tempat yang kamu sembunyikan. Kau tahu berapa tahun aku ambil untuk sampai ke tahap ini, jerit Datuk Tarmizi. Orang macam aku tak dilahirkan kaya macam kau. Kata-kata itu mencerminkan dendam yang terpendam, tetapi tidak mengurangkan kesalahannya. Zaid memandangnya dengan tenang. Orang yang pernah hidup susah sepatutnya lebih faham penderitaan orang miskin, bukan menekan mereka lagi. Bunyi siren kedengaran. Kali ini benar-benar siren polis. Bukan sekadar lalu, tetapi satu konvoi polis dan unit khas yang telah dihubungi oleh Faris, lengkap dengan bukti yang begitu banyak sehingga sukar untuk diabaikan. Datuk Tarmizi berundur selangkah demi selangkah. Dia melihat sekeliling seperti haiwan yang terperangkap. Dia merampas pistol dari orang di sebelahnya dan mengacukannya kepada Zaid. Kalau aku jatuh, kau pun kena jatuh sekali. Maira, yang baru tiba di hadapan pintu tingkat 5 bersama polis, menjerit, jangan tembak. Segalanya terhenti seketika. Jari Datuk Tarmizi kaku dipicu. Zaid berdiri tidak berganjak, kemudian, suara Amir kedengaran dari belakang polis, jelas dan bergetar. Cukuplah, Pakcik. Kata-kata seorang budak lelaki itu berjaya menggoncang jiwa lelaki yang dipenuhi cita-cita dan ketakutan itu. Dia berpaling memandang budak kurus itu, seolah-olah melihat bayangan dirinya pada masa lalu. Tetapi segalanya sudah terlambat. Polis meluru masuk. Pistol jatuh ke lantai. Dan sebuah penipuan besar-besaran runtuh di hadapan siaran langsung seluruh negara. 3 hari kemudian, Kes Datuk Tarmizi menjadi berita utama negara. Pelbagai agensi memulakan siasatan ke atas syarikat subsidiari, syarikat proksi, dan jejak aliran uang yang rumit. Nama-nama eksekutif lain mula muncul, seperti domino yang jatuh satu persatu. Media berlumba-lumba melaporkan kisah bilionair Arab Saudi yang menyamar sebagai orang miskin di Malaysia. Tetapi apa yang lebih menjadi bualan bukanlah tentang kekayaannya, tetapi sebab dia melakukannya. Zaid tidak mengadakan sidang akhbar mewah. Dia memilih untuk kembali ke hadapan stesen LRT yang sama pada suatu pagi yang kelihatan seperti hari pertama. Bezanya, kali ini ada wartawan yang menunggu dari jauh, dan orang ramai mula mengecamnya. Dia masih memakai pakaian yang ringkas, tidak coba menunjuk-nunjuk. Dia berjalan ke arah makcik penjual nasi lemak yang pernah memberinya makanan tempo hari. Terima kasih banyak, makcik, katanya sambil menunduk hormat. Wanita tua itu tersenyum malu. Alah, sebungkus nasi lemak nak. Zaid menggeleng perlahan. Bagi orang yang hanya dinilai dari luaran, sedikit kebaikan kadang-kadang lebih berharga daripada jutaan ringgit. Selepas itu, dia mengumumkan melalui Faris dan media bahwa dana pemulihan pekerja dan komuniti akan ditubuhkan semula di bawah sistem audit yang telus. Setiap ringgit akan didedahkan dalam talian, dan wakil komuniti yang terjejas akan dilibatkan, bukan lagi diserahkan kepada orang di bilik mesyuarat. Dia juga membelikan rumah baru dan menanggung kos perubatan nenek Amir, serta membiayai pelajaran Amir sehingga tamat pengajian. Tetapi apabila Faris bertanya sama ada semua ini dilakukan untuk Imi, Zaid hanya menjawab, saya bukan nak jadi wira. Saya cuma nak hentikan diri saya daripada terus menjadi buta. Maira, yang kini menjadi antara orang yang paling dicari oleh media, memilih untuk tidak menerima tawaran-tawaran hebat. Sebaliknya, dia mula membantu Faris sebagai penyelidik bebas, karena dia sadar bahwa untuk mengubah dunia, tidak semestinya perlukan jawatan besar. Cukup sekadar berani berdiri di sisi kebenaran ketika orang lain berpaling.
Suatu hari, dia bertanya kepada Zaid sambil memerhatikan tren LRT lalu, "Awak menyesal tak terpaksa menyamar dan lalui semua nih?" Zaid memandang orang ramai yang lalu lalang. Ada yang masih tergesa-gesa, ada yang tidak tahu pun disinilah bermulanya sebuah kisah besar. "Tak menyesal," jawabnya. "Kalau saya datang sebagai seorang bilionair, saya mungkin hanya akan nampak senyuman yang telah disediakan untuk saya. Dan sekarang, apa yang awak nampak?" Dia berpaling memandang Maira. "Saya nampak kemiskinan bukanlah perkara yang paling menakutkan. Yang lebih menakutkan ialah hati orang kaya yang sudah tidak melihat manusia lain sebagai manusia." Maira tersenyum tipis ketika angin bertiup lembut. Pada ketika itu, seorang budak penjual surat kabar berlari sambil melaungkan berita terkini mengenai rangkaian penipuan yang telah terbongkar di beberapa negeri lain. Orang ramai mula berhenti membaca, mula bertanya, dan mula tidak mudah percaya seperti dahulu. Zaid memerhatikan pemandangan itu dalam diam, sebelum mengeluarkan sekeping uang kertas dan membeli senaskah surat kabar. Dia kemudian berjalan dan duduk di atas bangku besi yang sama, di hadapan stesen itu. Bangku yang sama, tempat yang sama. Tetapi kali ini, dia bukan lagi lelaki yang bersembunyi dari dunia. Dia adalah orang yang telah menanggalkan semua topeng-topeng kekayaan, topeng kemiskinan, dan topeng kebaikan palsu dalam masyarakat. Karena pada akhirnya, ini bukan sekadar kisah seorang bilionair menyamar miskin. Ini adalah kisah tentang dunia yang menghakimi orang dari pakaiannya, dan kisah tentang kebenaran yang hanya memerlukan 17 menit untuk dicetuskan, tetapi memerlukan keberanian ramai orang untuk menjadikannya cukup terang bagi mengubah segalanya.